Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 22 Februari 2022. Baik, situasi semasa COVID-19, Sabah mencatat 4,770 kes baharu semalam, menurun 237 kes berbanding hari sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah jangkitan kes sporadik kekal tinggi melibatkan 65.56% daripada kes positif baru. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap COVID-19 Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 7 daerah mencatat peratusan kes jangkitan sporadik melebihi 45%. Antaranya Kota Kinabalu 68.78%, Pinampang 68.28% dan Papar 72.5%. Peratusan kes jangkitan sporadik yang tinggi memudahkan penularan virus dalam komuniti dengan lebih cepat kepada lebih ramai orang. Antara pesakit positif baru ialah 234 kanak-kanak bawah umur 5 tahun dan 322 kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun yang sudah layak divaksin tetapi belum memperolehinya. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan peratus penduduk Sabah yang telah mengambil vaksin dos penggalak masih sangat rendah, iaitu 14% setakat semalam. Oleh itu, orang ramai digalakkan mendapatkan dos penggalak kerana terbukti dapat mengurangkan gejala teruk, malah mengurangkan risiko kematian akibat jangkitan COVID-19. Sebagai contoh, seramai 44 orang meninggal di luar hospital BID akibat COVID-19 dalam tempoh 1 Januari hingga 17 Februari tahun ini. Daripada jumlah itu, 95% atau 42 orang belum menerima dos penggalak berbanding hanya 5% atau 2 kematian daripada kalangan mereka yang telah menerima dos penggalak. Dalam pada itu, seramai 2,633 pesakit COVID-19 sembuh dan 5 kes kematian dilaporkan, iaitu 2 kes di Kota Kinabalu, manakala masing-masing 1 kes di Kota Belud, Sandakan dan Tawau. Baik, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Seorang lelaki maut akibat tersepit di bawah gerabak sebuah lori di Jalan Bundusan, Pinampang petang semalam. Kemalangan di tempat kerja itu melibatkan warga tempatan berusia 58 tahun. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim, siasatan polis di tempat kejadian mendapati gerabak lori terbabit disyaki rosak. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Queen Elizabeth II untuk tujuan calitan COVID-19 dan bedah siasat. Kes disiasat di bawah laporan mati mengejut SDR. Sementara itu, kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah memaklumkan mangsa maut dihempap hidrolik dam semasa proses membaiki enjin lori di lokasi kejadian. Negara Turki dan Malaysia akan menjalin kerjasama dalam bidang penyelidikan serta inovasi melibatkan sains marin, bioprospek marin, perikanan, akuakultur dan pelancongan ekomarin. Kerjasama itu melibatkan Kerajaan Negeri Sabah, Lembaga Pelancongan Sabah dan pihak berkepentingan tempatan Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin, satu memorandum persefahaman MOU akan dimeterai bersama 2 universiti di Turki, iaitu Celal Bayar University dan Karabük University, selain surat niat LOI kepada beberapa universiti lain. We are looking forward for one of the most important things that mentioned by Her Excellency on the marine research actually. So one thing is we want to have a joint research between our marine scientists as well as the marine scientists in Turkey, and this will enhance the collaboration between these two countries. Beliau berkata demikian sempena lawatan rasmi Duta Turki ke Malaysia, Dr. Merve Safa Kavaci di UMS Kota Kinabalu. Tambah Profesor Datuk Dr. Taufik, perancangan lain melibatkan pertukaran 3 orang pelajar terpilih dan ahli akademik serta penyelidik kedua-dua negara.
Sementara itu, Dr. Merva Sapa berharap kerjasama julung kali antara kedua-dua negara dapat diperhebatkan menerusi bidang akademik. And therefore, we will start probably in the short term through organizing conferences and conventions, as well as at a physical level to bring students together from each country and the state and exchange. Dalam pada itu, penceramah jemputan yang juga penyelam profesional bebas dari Turki, Sahika Arjuman, mahu orang ramai mengambil berat kepentingan melindungi ekosistem laut. We would love to show people how beautiful here is, mostly in Turkey, because in Turkey we have different water. We have like Mediterranean blue water or Aegean blue water, but we don't have so much species. Especially we don't have any tropical colorful fishes, and I'm so excited to see here different kind of biodiversity under the water. Sahika merupakan pemegang 11 rekod dunia termasuk sebagai wanita pertama menyelam pada kedalaman 100 meter dengan satu nafas tanpa menggunakan tabung oksigen. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM diketuai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap Datuk Peter Anthony akan dilancarkan secara rasmi pada 13 Mac depan. Parti itu berjaya didaftar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS pada 18 Februari lalu. Menurut Datuk Peter, KDM juga akan memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Tambahnya, walaupun sebuah parti kecil, pihaknya juga ingin menyumbang kepada pembangunan negeri. Kita berpendapat bahawa adalah lebih baik untuk kita memfokuskan kedudukan masalah-masalah di negeri Sabah ini daripada memfokuskan masalah-masalah di luar. Oleh kerana saya percaya bahawa kedudukan seperti di Sarawak, mereka mempunyai parti yang kuat untuk mentadbir negeri ataupun wilayah tersebut. Begitu juga di peringkat Pulau Pinang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Adun Limbahau Datuk Juel Nuatim akan dilantik menjadi Timbalan Presiden Protem KDM, manakala Dr. Kaim Elais James Lungkapis dilantik Setiausaha Agung Protem KDM. Pasukan Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK Tenom yang diketuai pihak Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tenom bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu di daerah itu. Tugas tersebut dilakukan bersama Jabatan Balai Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Melalap. Tuan Pegawai Daerah telah mengumumkan pengisytiharan bencana bagi daerah Tenom. Jadi pada ketika ini apabila pengisytiharan banjir, bencana, Pusat Kawalan Operasi Bencana daerah Tenom telah dibuka dan selepas itu Pusat Kawalan Tempat Operasi PKTK pun turut diaktifkan. Penduduk terjejas banjir bersyukur tindakan pantas pasukan penyelamat. Syukurlah, terima kasihlah semua ini JPAM, polis, bomba semua datang. Terima kasihlah dapat membantu kami. Untuk penduduk kampung Cabot masa sekarang ni, dorang selamat di bawah pemantauan semua jabatan daerah, semua yang ada lah. Terima kasih kerana membantu penduduk kampung Tuan Talik. Hujan lebat pada Ahad menyebabkan banjir kilat sehingga menjejaskan 10 buah kampung, antaranya Kampung Tuman Talik, Bin Silon, Mandalum Lama, Pantugon Saga, Pulungan Sapong dan Kampung Ponon Tomon. Seramai 65 ketua isi rumah penduduk terjejas banjir dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menerima bantuan wang ehsan daripada kerajaan negeri dalam satu majlis di Beaufort. Dengan adanya wang ehsan yang disalurkan oleh pihak kerajaan ini, sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan hidup mereka untuk menampung sara hidup mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Ruslan Muharram berkata demikian kepada media selepas majlis berkenaan di Pejabat Dun Lumadan, Beaufort. Kesemua penerima tersebut merupakan penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sekitar daerah itu pada Mei dan Jun tahun lalu.
Dalam majlis berasingan turut disampaikan bantuan keperluan harian daripada Lumadan Prihatin kepada Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort, ASP Dublin Patrick Roots untuk diagih kepada 30 anggota IPD Beaufort yang sedang menjalani kuarantin. Ya, menghampiri 3 tahun negara dilanda badai COVID-19, pelbagai kesan negatif dihadapi seluruh rakyat. Antara kesan paling ketara ialah kenaikan harga barang. Bagaimanapun berpaksikan kepada aspirasi keluarga Malaysia, kerajaan memperkenal program jualan keluarga Malaysia atau PJKM sebagai inisiatif meringankan beban rakyat untuk mendapatkan barangan pada harga lebih murah. Laporan Serina Olivia Chong. Program Jualan Keluarga Malaysia atau PJKM yang dilancarkan pada 2 Disember lepas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menawarkan barang keperluan harian pada harga lebih murah di semua 222 kawasan parlimen seluruh negara. Pada peringkat permulaan, PJKM yang menawarkan barangan pada harga antara 20 hingga 50% lebih murah daripada harga pasaran disasar diadakan 2 kali setiap bulan dengan memfokuskan kawasan ramai penduduk golongan B40 dan M40. Sehingga kini pelaksanaannya nyata mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Malah, orang ramai yang ditemui RTM turut berkongsi harapan agar pelaksanaan program ini dapat diteruskan. Kan sekarang pandemik, jadi semua merasakan harga barang kan ada yang tinggi, ada yang murah. Jadi kasihan yang lain-lain yang tidak mampu. Nah, kita sambil membantu kan untuk rakyat Malaysia yang terbaik lah. Program ni sangat bagus untuk masa sekarang ni dengan faktor ekonomi yang tidak menentu, dengan kenaikan harga barang, dan bagi saya satu mekanisme yang baguslah. Barangan dia okey, perpatutan harga biar kita betulkan ansur lah, jadi sama-sama dapat. Jadi bagi yang lain lah, minyak, Maggi, benda tu ada limit lah. Satu customer dia 3 saja. Jadi kami mau semua customer yang lain pun dapat rasa macam mana promosi yang kami buat. Hasil tinjauan RTM, barangan keperluan harian terutama minyak masak paket 1 kilogram, beras dan makanan dalam tin mendapat permintaan tinggi dalam program ini. Inilah erti sebuah keluarga Malaysia yang menggambarkan kerjasama antara kerajaan dan rakyat sesuailah dengan ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Serina Olivia Chong, RTM. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Terus patuhi SOP elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.